Baik, salam sejahtera murid-murid. Jadi pada hari ini kita bersambung dengan topik fokus yang ke-48. Jadi yang ini cikgu sebenarnya adalah sambungan daripada topik semalam. Okay, terdapat sedikit lagi subtopik yang kekurangan yang kita tidak sentuh dalam sesi ulang kaji semalam, iaitu berkaitan dengan pencapaian. Kita telah pun bincang tentang maklumat, strategi, bagaimanakah dilaksanakan DPN, tetapi kita belum lagi bincang tentang pencapaian DPN. Okay, namun dalam buku teks kita memang dia dicampur adukkan sekali, iaitu apakah pencapaian DEB dan DPN. Maka cikgu akan bincang tentang topik ini dari aspek kedua-dua lah, melibatkan kedua-dua pencapaian DEB dan DPN. Dari aspek kita akan lihat aspek sosial dahulu, baru kita pergi ke aspek ekonomi. Jadi pencapaian ni maksudnya kejayaan. Apakah kejayaan? Apakah yang berjaya dicapai oleh program pembangunan ekonomi ini oleh kerajaan dalam nak mencapai perpaduan? Adakah kita berjaya apakah hasil dia, apakah bukti dia yang kita telah berjaya dalam dua program ini, dua dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan ini. Jadi yang pertama kita akan lihat dari aspek sosial. Bila kita fikir tentang sosial, dia ada kaitan dengan pendidikan, ada kaitan tentang kesihatan, ada kaitan dengan taraf hidup rakyat. Hidup rakyat berkaitan dengan masyarakat lah, secara umum. Jadi kita lihat apakah bukti kejayaannya. Antara salah satu yang kita nampak dengan jelas ialah penurunan kadar kemiskinan di negara kita, iaitu dari 49.3% jatuh sehingga 7. Kita rujuk buku teks kan 7.3, tak silap cikgu, ada 7.2. Pada akhir DPN dia dari 49.3 mula-mula tahun 1970, kemudian 17.1 pada 1990, jatuh lagi ke 7.2 pada tahun 2000. Itu adalah satu bukti lah pencapaian ataupun kejayaan DEB dengan DPN. Menurunkan kadar kemiskinan. Kadar ni peratus kemiskinan orang yang miskin di negara kita lah. Jadi telah jatuh dari 49.3 ke 7.2. Banyak tu. Ada turun 40 lebih persen. Jadi kalau kita dah dapat ingat yang ini, sebenarnya di bawahnya huraian dia sangat senang untuk kita ingat, iaitu memang berkaitan dengan kebat yang kita selalu duk hafal, iaitu bila kita kadar kemiskinan menurun, kita kena fikir mengapa kadar kemiskinan ini boleh menurun. Boleh menurun kerana kegiatan ekonomi yang telah diperkenalkan dalam DEB, DPN ini telah membawa kepada membuka peluang pekerjaan. Ingat, peluang pekerjaan meningkat kan, selalu kita hafal. Dan yang ini huraian dia ialah membuka peluang pekerjaan, dapat dah satu markah. Yang kedua, pendapatan bertambah. Pendapatan isi rumah bertambah. Taraf hidup meningkat. Yang ini semua dia saling berkaitan. Jadi senang untuk kita ingatlah, buka peluang pekerjaan, pendapatan isi rumah bertambah, taraf hidup meningkat. Jadi bila kita sebut taraf hidup meningkat, apakah yang dimaksudkan di sini? Kita lihat di poin yang kedua, iaitu peningkatan kualiti hidup rakyat. Maksudnya dari segi kualiti hidup ini, semakin baiklah hidup rakyat. Dari mana kita boleh nampak hidup rakyat semakin baik? Yang pertama, kita boleh nampak dari segi kesihatan. Rakyat semakin sihat. Tak ada lagi rakyat yang kadar kematian yang tinggi. Jadi rakyat sihat dan ada infrastruktur yang disediakan untuk keperluan rakyat. Kemudiannya kita lihat, bila kualiti hidup meningkat, rakyat boleh bekerja. Bila rakyat boleh bekerja, kita ada muncul satu golongan pertengahan. Sebab ada kerja tadi, ada peluang pekerjaan juga, dan juga mereka sudah sihat. Jadi dua-dua ini datang bersama, maksudnya muncul satu golongan pertengahan. Maksudnya dulu mungkin golongan rendah, semua pendapatan rendah. Semua hanya dapat gaji 700, 1000.
Tapi sekarang semua naik sikit, 2,000. Golongan pertengahan ini dia agak-agak gaji dia lebih tinggi daripada dulu. Kerana mengapa? Kerana mereka ini adalah golongan profesional. Mereka ada pekerjaan yang lebih profesional. Contohnya pekerjaan apa? Seperti guru. Okay, pekerjaan seperti jurutera. Pekerjaan seperti doktor. Okay, ada muncul sekumpulan orang rakyat, sekumpulan besar rakyat ini yang gaji mereka lebih tinggi dan mereka ada kepakaran yang tertentu dalam bidang tertentu. Mereka sangat baiklah dalam bidang tu, pakarlah, memang hebatlah dalam bidang itu, dan itulah yang kita panggil golongan profesional. Wujud masyarakat baharu golongan profesional ataupun golongan pertengahan. Okay. Jadi golongan ini dia akan kebaikan hasil daripada wujudnya golongan ini, lahirnya golongan ini, dia akan sumbang balik kepada memajukan ekonomi negara, menyumbang kemakmuran negara. Dan pada masa yang sama, golongan ini bukan sahaja golongan orang bukan Melayu, tetapi pada selepas pembentukan Malaysia dan usaha DPN dan DEB, penyertaan bumi putera telah meningkatlah dalam pekerjaan di bandar. Dan taraf hidup rakyat meningkat. Ini berulang lah. Jadi kalau murid tulis kali kedua pun, kita hanya akan dapat satu markah. Jadi seterusnya kita lihat masyarakat, perdagangan dan perindustrian bumi putera. Ini bersambungan lah daripada tadi kan. Lebih ramai bumi putera sudah pergi bekerja. Dulu mereka di kampung. Sekarang mereka sudah pindah kerja di bandar. Mereka kerja dalam bidang apa? Mereka mula kerja dalam bidang perniagaan. Kalau kita lihat hari ini memang hebatlah. Okay, memang kita lihat di banyak tempat kita dah nampak ada perniagaan yang milik bumi putera yang memang banyak jenis, ada yang sangat kreatif, ada yang memang nampak kualiti di sana lah, boleh nampak kualiti dan juga pengalaman bumi putera dah yang lama dalam bidang ini. Kita nampak dah hari ini perniagaan yang dijalankan oleh bumi putera pun tak kurang hebatnya berbanding dengan bukan Melayu. Jadi inilah hasil daripada perkembangan di EB-DPN, ada masyarakat, perdagangan dan perindustrian bumi putera. Jadi ini berjaya usaha DPN dan DEB ni berjaya membentuk kelas bumi putera komersial dalam sektor korporat. Korporat ni maksudnya syarikat lah. Okay, ada dah bumi putera yang terlibat dalam perniagaan dan dalam bidang bekerja dengan syarikat. Tentulah syarikat multinasional contohnya. Okay, jadi itu adalah bersambungan daripada kualiti hidup yang meningkat. Ada golongan pertengahan, ada MPPB. Ini senang kita boleh tulis sebenarnya, membentuk MPPB, mewujudkan MPPB, sudah dapat satu markah. Jadi bersambungan dengan yang ini, bersamaan dengan yang ini, tadi kita sebut sosial ini mesti ada pendidikan, kesihatan. Jadi dari segi pendidikan kita nampak juga, ini adalah apabila wujudnya peluang pekerjaan tertentu, kita perlu ada orang yang pakar dalam bidang tertentu. Jadi dari mana datangnya kepakaran ini? Dari pendidikan lah datangnya. Jadi kalau mereka tak ada sekolah yang mengajar mereka semua kemahiran ini, dari mana datangnya kepakaran mereka yang mereka pandai buat sesuatu itu, mereka tak dapat belajar. Jadi ada sekolah yang dibina, iaitu institusi pendidikan. Kita tak panggil sekolah sebab institusi ini lebih tinggi daripada sekolah yang kita biasa rujuk. Sekolah ni mungkin sampai sekolah menengah. Tapi institusi pendidikan ni sampai universiti, sampai college, universiti. Jadi ada pembangunan dari segi ini pendidikan. Kita muncul banyak universiti di Malaysia, pertumbuhan pelbagai institusi pendidikan, contohnya UiTM. Jadi muncul graduan dalam bila mereka habis belajar, mereka jadi graduan lah, graduan dalam bidang sains, teknologi dan teknikal. Sebab inilah yang diperlukan dalam zaman moden ini. Dan kemudiannya dari segi pengangkutan dan perhubungan juga, kita ada banyak pengangkutan awam lah, berlaku pemodenan pengangkutan awam yang memang banyak memudahkan kehidupan rakyat pada hari ini. Contohnya bas, MRT,
Kita ada KTM, train, pelbagai pengangkutan ini telah dibangunkan hasil daripada usaha DEB dan DPN. Dan akhir sekali, perkembangan wilayah. Terdapat kemunculan beberapa buah bandar baharu, contohnya Bandar Jengkah, hasil daripada projek segitiga Jengkah di Pahang. Baik, itu adalah dari segi sosial. Sekarang kita sambung kepada bahagian ekonomi. Jadi apakah pencapaian ataupun kejayaan DEB dan DPN dari aspek ekonomi? Terdapat 3 yang kita highlight di sini. Yang pertama ialah perindustrian berteknologi tinggi. Jadi ini adalah sesuatu yang diperlukan sekira kita nak jadikan negara kita negara maju. Kita mesti ada kemampuan untuk membangunkan perindustrian berteknologi tinggi, dan itu adalah hasil yang kita dapat daripada DEB dan DPN, iaitu negara kita mula ada munculnya perindustrian berteknologi tinggi, telah dibangunkan lah. Jadi telah berkembang di negara kita lah. Jadi perkembangan dia telah dikendalikan oleh HICOM. Antara projeknya termasuklah ada membaiki kapal, besi dan keluli. Okay. Besi dan keluli ni mungkin ada projek dalam bidang sektor ini jugalah. Dan yang kedua ialah perkembangan kawasan perindustrian. Jadi hasil daripada DPN dan DEB ada perkembangan, ada wujudnya kawasan perindustrian. Okay. Dan rasional di belakang wujudnya kawasan perindustrian ini ialah, kalau soalan tanya apakah rasional, apakah faktor pembentukan kawasan perindustrian ini, salah satunya ialah kawasan perindustrian ini dia dekat dengan sumber bahan mentah. Jadi senanglah untuk kita nak, sebab kilang itu dia perlu bahan mentah untuk sebelum nak jadikan kepada produk ataupun komoditi yang boleh dijual. Jadi dia nak, jadi sekiranya dekat dengan sumber bahan mentah, senang, tak payah nak hantar jauh. Jadi hantar dekat saja sudah dapat contohnya mereka nak buat sarung getah, nak buat tayar, perlukan getah. Jadi dekat dengan ladang getah sudah sampai sumber itu, ke kilang. Okay, itu pertama. Yang kedua, infrastruktur. Dia akan lihat kawasan itu dia ada infrastruktur yang diperlukan. Itu adalah faktor dia yang kedua. Dan yang ketiga ialah faktor bekalan buruh yang mencukupi. Maksudnya ada pekerja. Jadi dia mesti ada setengah kawasan ini mesti dekat dengan perumahan, barulah dapat pekerja untuk datang bekerja di kilang dia. Jadi 3 faktor ini, sumber bahan mentah, infrastruktur dan bekalan tenaga buruh. Okay, jadi dengan apabila kawasan itu telah mencapai 3 faktor ini, dibinalah kawasan perindustrian. Tetapi ada 3 jenis lah kawasan perindustrian. Yang pertama ialah estate perindustrian. Estate perindustrian ini adalah sebuah bandar terancang. Jadi dalam kawasan ini dia ada rumah lah. Dia rancang keseluruhan kawasan itu supaya ada rumah dekat dengan kilang dan infrastruktur yang diperlukan lah. Infrastrukturnya seperti pusat rekreasi lah, pusat perniagaan lah, apa yang diperlukan lah oleh keluarga yang tinggal di kawasan itu. Itu estate perindustrian. Yang kedua ialah zon perindustrian bebas. Zon perindustrian bebas ini dia fokus hanya kilang. Dia kilang, dan kawasan itu memang kilang yang dibina itu dia adalah bebas cukai. Itu keistimewaan dia, dan biasanya dia akan ada benteng yang tinggi, ada dinding yang tinggi di sekitarnya, dibina untuk menghalang orang luar daripada memasuki kawasan itu, kecuali pihak yang terlibat lah, pihak yang ada urusan di dalam zon itulah. Jadi bila nak masuk keluar dia ada prosedur dia lah. Nak kena masuk itu dia kena lalui satu macam ada guard lah, ada ni pengawal yang jaga di luarnya untuk ni mengurus untuk mengawal orang yang masuk dan keluar dari kawasan tersebut. Itu adalah zon perindustrian bebas. Dan yang akhirnya ialah taman teknologi perindustrian.
Taman Teknologi Perindustrian ini adalah untuk melakukan R&D lah, jadi penyelidikan dan pembangunan berlaku dalam kawasan tersebut. Okay, dan akhir sekali, yang senang, ini pun isi yang senang. Sekiranya tanya tentang kejayaan dari segi ekonomi, kita ingat kenderaan buatan Malaysia, contohnya kereta satu markah dah. Kenderaan buatan Malaysia, contohnya kereta ataupun motosikal. Okay. Dan bagikan contoh, Proton. Satu lagi markah. Okay. Jadi industri yang ini huraian yang lebih panjang, ini industri kereta tempatan dipelopori oleh Proton dan Pro2. Syarikat pengeluar motosikal nasional ialah Modernas. Jadi ini tiga contoh lah yang kita boleh ingat. Syarikat yang mula-mulanya memulakan kenderaan buatan Malaysia, Proton, Pro2, Modernas. Jadi Proton Saga kereta nasional yang pertama, dan yang ini kebaikan dia yang lebih sama dengan yang atas tadi, membuka peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan rakyat, taraf hidup masyarakat meningkat. Okay, habis. Dengan itu kita dah habis topik ini, pencapaian EB dan DPN dari aspek sosial dan ekonomi. Kita pergi ke bahagian latihan. Kita lihat satu soalan esei pada hari ini. 4A, nyatakan maklumat pelaksanaan DEB dan DPN. Jadi ini sama dengan yang kita dah belajar semalam. 4A, maklumat DEB dan DPN ialah mencapai perpaduan dan pengagihan kekayaan secara seimbang. Okay. Selain itu, membasmi maklumat yang lain ialah membasmi kemiskinan. Ini untuk lebih fokus kepada DEB lah. Membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Akhirnya, DPN ada satu lagi yang senang ialah maklumat. DPN ialah mengukuhkan kestabilan politik dan sosial. Ini senang sebab kita dah biasa hafal dalam kebat kesan. Okay, soalan B. Soalan B, huraikan kejayaan yang dicapai dalam kedua-dua dasar tersebut. Jadi yang ini kita telah pun lihat banyak panjang lebar tadi. Dan di sini dia tak sebut tentang apa-apa aspek. Jadi kita boleh je berikan isi dalam kedua-dua aspek. Okay, kejayaan mereka ialah apa? Cuba ingatlah. Dari segi sosial, apakah kejayaan dia? Penurunan kadar kemiskinan dan membuka peluang pekerjaan, 2 markah. Selain itu, meningkatkan kualiti kehidupan dengan meningkatkan taraf kesihatan rakyat. Di samping itu, muncul bila mereka sihat, muncul golongan pertengahan dan MPPB, wujud MPPB, Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumi Putra. Sudah 8, sudah 6 isi di sini. Okay, kita sambung dengan yang ekonomi sedikit. Akhirnya, kenderaan buatan Malaysia, buatan tempatan buatan Malaysia. Seperti kereta, contohnya Proton Saga, boleh syarikat Proton. Okay, habis. Dah 9 markah. Okay, belum lagi sebut apa, membuka peluang, meningkatkan kualiti kehidupan. Apa lagi yang belum sebut tadi yang senang ni, membuka peluang pekerjaan, meningkatkan kualiti kehidupan. Apa
Peningkatan pendapatan rakyat itu pun yang senang lah. Sekiranya kita ingat kesannya pendapatan rakyat meningkat. Okay, juga. Okay, akhirnya kita pergi kepada soalan C, kebat. Okay, ada satu stimulus. Sejauh manakah kebenaran pernyataan tersebut? Kita lihat dalam stimulus, cari pertama apa yang selalu ulang dalam stimulus itu. Maka itu petikan itu kalau ada banyak benda yang ulang, itulah yang benda paling penting. Malaysia, Malaysia jadi negara maju. Okay, negara membangun, negara maju. Okay, negara miskin selepas Perang Dunia Kedua tetapi sekarang sudah pesat, maksudnya semakin maju. Okay. Jadi ini adalah ucapan seorang duta dari Poland ke Malaysia dan dia kata Malaysia adalah contoh yang paling baik lah macam mana sebuah negara boleh maju kalau ditadbir dengan betul. Okay. Dan tersebut berkaitan dengan Malaysia sebagai contoh terbaik bagaimana sebuah negara dapat menjadi maju jika ditadbir dengan betul. Dia nak kamu bagi tahu adakah kebenaran pernyataan tersebut benar. Jadi kita boleh jawablah pernyataan tersebut benar kerana kita guna balik kebat kesan. Sebab soalan ini dia nak kita buktikan sebenarnya sejauh manakah ni dia nak kamu kita buktikan lah setakat mana setakat mana pernyataan ini betul. Okey. Jadi pernyataan ini ialah bahawa Malaysia contoh yang baik untuk jadi maju kalau ditadbir dengan betul. Ini kita kena berikan contoh lah. Contoh tu kita beri kesan-kesan yang baik lah. Iaitu bila kita buktikan lah. Oh, Malaysia memang sebabkan ada ini, jadi kita dah jadi maju macam tu. Jadi ini kita rujuk balik kebat kesan. Jadi pernyataan itu sebenar kerana pentadbiran yang betul dapat sebab ini dia ditadbir dengan betul, so kita guna balik pentadbiran yang betul dapat menjadikan politik negara stabil. Hal ini dapat mengelakkan campur tangan oleh ada apa punya sini tak. Okey, oleh kuasa asing. Oleh itu pembangunan berjalan lancar. Yang kita nampak ini yang berlaku di bawah di DPN dan DEB lah. Bila kita ditadbir dengan betul, kita dapat elakkan campur tangan, pembangunan pun berjalan lancar dan image, kita bolehlah tulis image negara menjadi cemerlang. Contohnya dapat menarik kedatangan pelabur asing. Okay, jadi banyaklah cara dia yang lain kita tahu menarik kedatangan pelabur asing, rakyat hidup sejahtera dan yang seterusnya lah. Ekonomi negara maju, kita boleh sambung lah. Sebab soalan ini 8 markah. Jadi kita sampai sini agak-agaknya sudah satu perenggan lah. Kita dapat sambung kepada perenggan kedua. So selain itu, ekonomi negara menjadi maju dan bila ekonomi negara maju, taraf hidup rakyat peluang pekerjaan meningkat kan. Kita boleh sambung dulu. Selain itu sebab menarik kedatangan pelabur asing membuka kilang, jadi kita akan dapat peluang pernyataan tersebut betul benar kerana pentadbiran yang betul dapat
Ini kita tambah sedikit menggalakkan pembangunan ekonomi. Jadi hal ini dapat membuka peluang pekerjaan. Oleh itu, taraf hidup, kita boleh sambung balik kesan yang kita dah belajar tadi. Dia sebenarnya bersambungan lah. Rakyat meningkat. Contohnya, pendapatan rakyat meningkat. Kesimpulannya, rakyat hidup sejahtera dan negara maju dan berdaulat. Soalnya lah. Okay. Jadi ini kita mesti dah dapat 8 markah lah sebab di sini politik negara stabil 1, mengelakkan campur tangan kuasa asing 1, pembangunan berjalan lancar, imej menjadi cemerlang, menarik pelabur asing sudah 5. Okay. 6, pembangunan ekonomi, 7, peluang pekerjaan, 8, taraf hidup, pendapatan 9, rakyat hidup sejahtera 10. Okay. Dan yang ini mungkin berulang dengan soalan jadi. Okay. Jadi 10 markah lah sekurang-kurangnya dan kita boleh dapat 8 lah yang maksimum. Okay. Jadi inilah kongsian kita untuk hari ini. Kita bersambung lagi pada hari esok dan tak lama lagi, kita hanya tinggal lebih kurang dalam 10 topik dan kita dah nak habis sesi ulang kaji inilah dan SPM sudah semakin dekat lah. Jadi harap dengan adanya sesi ulang kaji ini kita semakin mahir dalam menjawab soalan dan dapat mencapai kejayaan nanti dalam SPM. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.